Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So ini dia kenyataan ataupun isu yang hangat ya diperkatakan oleh netizen ya di media sosial ketika ini. Ya berkaitan dengan satu kenyataan kononnya ya kerajaan persekutuan ya tidak memberikan secukupnya ya pulangan kepada negeri yang dinyatakan ini. Jadi soalnya di sini, benarkah kerajaan pusat hanya memulangkan 2 ke 3 bilion seperti dakwaan itu sahabat semua? Atau adakah kerajaan pusat yang sebelum-sebelum ini pernah menaikkan seperti mana yang dikembalikan, yang dipulangkan oleh kerajaan Madani hari ini? Bagaimana dengan kerajaan UMNO yang puluhan tahun memerintah di Johor, ya adakah mereka memulangkan lebih daripada 2 ke 3 bilion sahabat semua? Kenapa pada ketika itu mereka mengunci mulut? Kenapa pada hari ini isu ini dijadikan isu polemik? Itu yang menjadi persoalannya. Jadi hari ini saya ingin membawakan Anda sahabat semua untuk melihat satu data. Kalau kita lihat data peruntukan persekutuan di kesemua negeri, ya boleh dikatakan meningkat lebih daripada 20 ke 30% ke atas. Contohnya Sabah sahaja ya pada tahun 2022 ya Sabah diberikan 13 bilion ya, tetapi pada tahun 2026 ya tahun terakhir dan tahun hari ini kerajaan perpaduan kerajaan Madani ya kerajaan ini menaikkan peruntukan sebanyak 17,6 bilion, kenaikan sebanyak 35%. Ya begitu juga negeri-negeri lain meningkat dengan banyaknya. Manakala Johor pada tahun 2022 ketika mereka memerintah ya dan hari ini juga ya di kerajaan negeri, kerajaan pusat yang memperuntukkan sebanyak 20,2 bilion ringgit. Jadi di mana data 2 ke 3 bilion saja peruntukan yang diberikan. Sedangkan apabila kerajaan Madani hari ini memerintah, ya peruntukan yang diberikan kepada negeri Johor ini meningkat sebanyak 43%. Ya meningkat sebanyak 14,6 bilion ringgit. Jadi di mana data yang menunjukkan hanya 2 atau 3 bilion saja peruntukan yang diberikan kepada negeri Johor. Jadi iyalah kalau nak bercakap ini pun cakaplah menggunakan data, bukan hanya menggunakan emosi, bukan hanya ya menggunakan satu perkara. Ya apabila kita melihat bahwa parti itu kita sokong, jadi kita pun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh dianggap sebagai kenyataan bias. Ya tidak bertanggung jawab sahabat semua. Jadi setiap kali timbul isu hubungan keuangan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ya dan ahli politik yang mendakwa bahwa Putrajaya mengutip berpuluh bilion ringgit daripada sesebuah negeri tetapi hanya memulangkan beberapa bilion sahaja. Dakwaan ini kedengarannya mudah dan menarik. Namun hakikatnya sistem keuangan negara jauh lebih kompleks daripada itu. Untuk berlaku adil, rakyat perlu memahami bagaimana struktur persekutuan Malaysia berfungsi menurut perlembagaan. Malaysia ialah sebuah persekutuan, bukannya gabungan negeri yang berasingan. Di bawah perlembagaan persekutuan, kuasa percukaian percukaian utama diletakkan di bawah kerajaan persekutuan. Ini termasuk cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, duty excise, duty custom, cukai petroleum tertentu, cukai keuntungan modal tertentu dan berbagai hasil persekutuan lain. Sebaliknya kerajaan negeri mempunyai sumber hasil yang lebih terhad seperti cukai tanah, premium tanah, cukai hiburan, hasil hutan, royalti perlombongan tertentu, dividen syarikat milik negeri, bayaran lesen dan permit tertentu. Jadi apabila seseorang berkata negeri ini menyumbang 50 bilion hasil daripada menyumbang 50 bilion hasil kepada pusat, sebagian besar angka itu sebenarnya datang daripada cukai yang dipungut oleh kerajaan persekutuan mengikut bidang kuasa perlembagaan dan bukannya hasil milik negeri yang dirampas oleh pusat.
Jadi pembelajaran persekutuan tidak terhad kepada proyek pembangunan sahaja. Dan kesilapan terbesar dalam naratif tersebut ialah hanya mengira peruntukan pembangunan, ya, development expenditure yang diumumkan kepada negeri. Sedangkan kerajaan persekutuan membelanjakan wang dalam dua kategori besar. Yang pertamanya perbelanjaan mengurus operating expenditure. Jadi ini merangkumi pembayaran gaji, allowance, kos operasi harian dan kerajaan. Antaranya gaji guru sekolah kerajaan, gaji pensyarah universiti awam, gaji anggota polis, tentera, jururawat dan doktor di hospital kerajaan, ya, gaji pegawai immigration, gaji pegawai custom, gaji bomba, kaki tangan mahkamah, bayaran pension, pesara kerajaan, subsidi dan bantuan kebajikan. Walaupun penjawat awam ini bertugas di sebuah negeri, gaji mereka dibayar oleh kerajaan persekutuan. Jangan lupa dengan perkara itu. Yang kedua adalah perbelanjaan pembangunan. Ini pula melibatkan pembinaan jalan persekutuan, sekolah baru, hospital, klinik kesihatan, balai polis, kuartus kerajaan, proyek tebatan banjir, lapangan terbang, pelaburan, proyek bekalan air tertentu, infrastruktur digital, proyek rancangan Malaysia. Jadi inilah angka yang sering disebut oleh ahli politik apabila mendakwa negeri hanya menerima beberapa bilion. Hakikatnya mereka hanya mengambil sebagian kecil daripada keseluruhan perbelanjaan persekutuan. Gaji penjahat awam di negeri-negeri mencecah berbilion ringgit. Sebagai contoh mudah, sebuah negeri yang mempunyai sebuah negeri yang mungkin mempunyai 40.000 orang guru, 10.000 anggota polis, 15 kaki tangan kesehatan, ribuan anggota tentera, pegawai immigration, pegawai custom, kaki tangan mahkamah, pensyarah universiti, ya, berbagai jabatan persekutuan. Jika purata kos gaji dan allowance seorang penjawat awam antaranya 6.000 sebulan, puluhan ribu penjawat awam saja sudah menelan belanja tahunan berbilion ringgit. Namun angka ini jarang dimasukkan dalam sebuah hujah politik. Akibatnya rakyat mendapat gambaran seolah-olah pusat tidak memulangkan apa-apa kepada negeri. Subsidi nasional turut dinikmati oleh rakyat di setiap negeri selain gaji. Rakyat turut menerima manfaat kepada perbelanjaan nasional seperti subsidi petrol dan diesel, subsidi LPG, subsidi elektrik, kesehatan, subsidi pendidikan, bantuan tunai, beasiswa, pinjaman pendidikan, program kebajikan. Jadi sebagai contoh, seorang pesakit yang menjalani pembedahan bernilai puluhan ribu ringgit di hospital kerajaan hanya membayar cas minimum karena kos sebenar ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Begitu juga dengan seorang pelajar sekolah menerima pendidikan hampir percuma selama 11 tahun. Jadi pembelian ini tidak direkodkan sebagai peruntukan kepada negeri, tetapi manfaatnya dinikmati terus oleh rakyat di negeri tersebut. Jadi mengapa negeri pengeluar hasil besar tetap merasakan mereka tidak mendapat pulangan setimpal? Persoalan ini juga ada asasnya. Ya, jadi persekutuan amal konsep perkongsian nasional. Negeri yang mempunyai alternatif ekonomi tertinggi seperti Selangor, Pulau Pinang, Johor, Sarawak akan menyumbang kutipan cukai persekutuan yang lebih besar karena terdapat lebih banyak syarikat, pekerja bergaji tinggi, dan aktiviti perdagangan. Maka timbul rasa bahwa negeri tersebut memberi lebih banyak, namun konsep persekutuan mengamalkan unsur perkongsian nasional. Hasil yang dikutip digunakan bukan sahaja di negeri penyumbang utama, tetapi juga untuk membiayai negeri yang kurang maju agar jurang pembangunan dapat dikurangkan. Prinsip ini diamalkan di kebanyakan negara persekutuan, ya, seperti Australia, Jerman, dan juga Kanada. Negeri yang kaya membantu membiayai perkhidmatan asas di negeri yang lebih miskin demi kestabilan negara secara keseluruhannya. Namun, tuntutan negeri terhadap agihan lebih adil juga wajar dibincangkan untuk menolak naratif pusat tidak pulangkan hasil, tidak bermakna segala-galanya sempurna. Jadi perbincangan yang matang boleh meliputi formula geran persekutuan yang lebih telus, semakan kadar pemberian kepada negeri, pengukuhan federalisme fiskal, peningkatan autonomi keuangan negeri, semakan semula beberapa peruntukan lama yang mungkin tidak lagi sesuai dengan realiti semasa. Jadi pelaksanaan agihan berasaskan keperluan dan prestasi. Perbahasan ini dilihat dalam sebuah demokrasi. Apa yang tidak sehat ialah menggunakan angka secara terpilih sehingga menimbulkan persepsi
bahwa kerajaan pusat merompak negeri-negeri tanpa memulangkan apa-apa. Akhirnya, apabila seseorang mendakwa bahwa kerajaan pusat kutip berpuluh bilion ringgit, tapi hanya memulangkan beberapa bilion kepada negara, rakyat perlu bertanya, adakah angka itu mengambil kira gaji guru? Adakah ia mengambil kira kos polis, tentera, doktor, dan jururawat? Adakah ia memasukkan kos subsidi pendidikan dan juga kesehatan? Adakah pensiun pesara kerajaan dikira? Adakah bantuan tunai dan subsidi nasional dimasukkan? Jika jawabannya tidak, maka perbandingan tersebut sebenarnya tidak menggambarkan keseluruhan realiti keuangan negara. Kritikan terhadap kerajaan persekutuan tidak boleh dan perlu dibuat apabila wujud ketidakadilan. Namun kritikan mestilah bersandarkan fakta yang lengkap, bukan sekadar membandingkan kutipan hasil dengan angka proyek pembangunan semata-mata. Dalam sebuah negara persekutuan seperti Malaysia, uang yang dikutip oleh pusat bukan hanya dipulangkan kepada negeri, tapi digunakan untuk memastikan setiap rakyat tanpa mengira negeri dan tempat tinggal mendapat akses kepada pendidikan, keselamatan, kesehatan, perlindungan sosial yang sama sebagai warga negara Malaysia. Jadi itu antara sedikit perkongsian pencerahan ya berkaitan dengan dakwaan kononnya kerajaan persekutuan hanya memulangkan 2 ke 3 bilion ya, tetapi mereka tidak menceritakan ya beberapa kos ya antara dua perkara tadi, yaitu perbelanjaan mengurus dan yang kedua tadi berkaitan dengan perbelanjaan pembangunan. Mereka tidak pun ya mencampurkan semua itu. Ya, kalau mereka fikir hanya itu dan ini, memanglah 2 ke 3 bilion dalam otak mereka. Ya, apabila ahli-ahli politik ini berpikir seperti itu, sebab mereka mau menampakkan kerajaan ini tidak memulangkan yang sepatutnya. Tetapi kalau kita lihat data yang saya tunjukkan tadi, sahabat semua, kerajaan hari ini telah pun memulangkan sebenarnya lebih besar daripada apa yang dinyatakan, yaitu pemulangan sebanyak ya 43% untuk Johor daripada 10.2 bilion pada tahun 2022 dinaikkan ketika kerajaan hari ini, kerajaan semasa kerajaan Madani meningkat ya pemberian peruntukan sebanyak 14.6 bilion ringgit ya, peratusan kenaikan sebanyak 43%. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, tapi 43%, sahabat-sahabat semua. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Kalau kita lihat Sabah 35%, Sarawak 48%, Kedah 27%, Kelantan 47%, Terengganu 35%, Perlis 35%, Selangor 30%, sedangkan Selangor sebenarnya lebih besar. Ya, apa yang diberikan ya, dia adalah pemberi kidengke yang paling besar, penyumbang kidengke negara yang paling besar antara negeri-negeri yang lain. Pahang 41%, Perak peruntukan naik sebanyak 27%, Pulau Pinang 56%, Negeri Sembilan 36%, Melaka sebanyak 38%. Jadi kalau nak bercakap ya, kita harap sesiapapun ahli politik di luar sana harus bercakap dengan fakta. Dan bukannya hanya bercakap secara sembrono, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara perkongsian yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Bukan tulisan daripada saya sendiri, tapi saya cuma memberikan pembacaan dan juga pandangan saya ya berkaitan dengan isu ini. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin membawakan Anda sahabat semua. Apabila rakyat Johor sendiri ya meluahkan ya, rakyat Johor meluahkan sakit hidup walaupun gaji 3.000 ringgit. Kalau di Johor mengeluh, apatah lagi negeri-negeri lain ya di Sabah dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan kenyataan yang ataupun luahan yang dibuat oleh rakyat Johor ini? Jadi mari kita lihat rakyat Malaysia yang bekerja di Johor Bahru berkongsi realiti pahit yang mereka hadapi, sebahagian daripada mereka yang walaupun gaji sekitar 3.000 ringgit sebulan. Sukar untuk menyesuaikan diri dengan tekanan kos sara hidup. Jika di negeri lain jumlah itu mungkin masih dianggap sederhana atau mencukupi, situasinya berbeza di bandar seperti Johor Bahru. Kedudukan JB yang bersebelahan dengan Singapura menjadikan ekonomi tempatan terkesan secara langsung
dengan kuasa beli dolar Singapura, dolar Singapura yang jauh lebih kukuh berbanding ringgit. Akibatnya, harga barangan, sewa rumah dan perkhidmatan di sekitar bandar itu dikatakan agak mahal seiring permintaan daripada pekerja dan pelancongan yang memperoleh pendapatan dalam dolar Singapura. Bagi pekerja tempatan yang dibayar dalam ringgit, keadaan ini mewujudkan jurang yang ketara. Mereka terpaksa membeli barangan pada harga yang terasa seperti luar negara sedangkan gaji tidak berubah. Seorang pengguna media sosial menggambarkan keadaan ini sebagai bukan sekadar miskin bandar tapi lebih kepada rasa terhina apabila terpaksa bersaing dalam ekosistem ekonomi yang tidak seimbang. Kategori keselesaan gaji 3.000 mengikut negeri Kelantan, kaya, Kuala Lumpur, miskin bandar, Johor Bahru, miskin lagi hina, tulis pengguna Facebook berkenaan di laman Threads. Jadi perkongsian itu turut disokong oleh seorang individu yang bekerja di JB kerana menurutnya mereka terpaksa bersaing dengan duit Singapura. Tapi yang paling sakit ialah Johor Bahru. 3.000 dekat JB ini bukan setakat miskin tapi rasa macam terhina. Sebab kau kena bersaing dengan kuasa besar dolar Singapura. Harga barang dekat sana ada macam harga luar negara. Tapi gaji kita tetap ringgit. Malaysia kata seorang lagi netizen. Jadi gaji yang 7.000 hingga 8.000 pun tak rasa selesa kalau duduk di JB. Agaknya kena 15.000 hingga 20.000 ke. Rasanya macam nak pindah. Komen seorang lagi netizen ya. Jadi ini antara luahan-luahan hati ya rakyat Johor itu sendiri. Sahabat-sahabat semua. Jadi kita harap perkara ini dapat diberikan perhatian oleh kerajaan negeri, ya, negeri Johor dan mungkin juga ya kerajaan persekutuan untuk membantu ya mereka khususnya yang bekerja, yang tinggal di JB ini. Itu sedikit perkongsian. Jadi sahabat semua, kita sudah berikan fakta, kita sudah berikan data bahwa kenyataan kerajaan hanya memulangkan 2 ke 3 bilion itu ya. Kalau mengikut data yang kita lihat itu adalah dakwaan yang tidak tepat ya. Kenaikan peruntukan yang diberikan itu naik sebanyak 43% khususnya untuk negeri Johor. Jadi ya kalau nak berkongsi, kalau nak berpolitik pun ya kongsilah data yang sebenar bukan dengan cara sembrono. Alright, jadi itu pandangan saya. Sebagai rakyat yang memerhati, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.